我们一同打开诗篇第68篇， Mari kita membuka Mazmur 68. 我们要念第19节、 Kita akan membaca ayat 第18节、 ke-9. 第19节。 Bahasa Indonesia ayat ke-19. 你已经升上高天， Telah naik ke tempat tinggi. 掳掠仇敌。你在人间就是在悖逆的人间受了贡献，叫耶和华上帝可以与他们同住。 Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. 我们再读以弗所书第4章， Kita membaca lagi Efesus pasal 4, 新约以弗所书第4章， Perjanjian Baru Efesus pasal 4. 翻到了，我们大家一同开声来读。 Setelah membukanya, mari kita buka suara dan membaca 以 bersama. 弗所书第4章， Efesus pasal 4, 我们从第8节来读， kita membaca mulai dari ayat 一 ke-8. 直读到第12节。 Kita membaca hingga ayat ke-12. 1、2、3。所以 Itulah 经上 sebabnya 说， kata Nas, 他 kalau 升 ia 上高 naik ke 天的时 tempat 候， tinggi, ia 掳掠 membawa 了 tawanan-tawanan. 将各 Ia 样的恩 memberikan 赐赏给人。 pemberian-pemberian kepada 既 manusia. 说升上， Bukankah 岂 ia 不 telah 是 naik 先 berarti 降在 bahwa 地 ia 下吗？ telah juga 那 turun 降 ke 下 bagian 就 bumi 是在 yang paling 人 bawah. 生诸天 Ia 之上 yang telah 有 turun, 充满 ia 万有 juga。yang telah naik 他所 lebih 赐 tinggi 的 daripada 有 semua 使 langit 徒， untuk 有先知， menukan 有 segala 传福音 sesuatu 的， dan inilah 有牧 memberikan 师和 baik 教师， rasul-rasul maupun 为 nabi-nabi, 要 baik 成 pemberita 全圣徒， Injil maupun 各 kepala-kepala 尽 dan 其职， pengajar-pengajar 建立 untuk 基 memperlengkapi 督 orang-orang 的身 kudus 体。 bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 我们读经就到这个地方， Sampai di sini pembacaan firman 我们 Tuhan. 再次低头祷告，请 Sekali lagi, 我 mari 信 kita 弟兄带领祷告。 Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah membuka firman Tuhan. Mohon Engkau sekarang membuka hati dan pikiran kami. Tenangkan kami ya Tuhan, dan berikan hati yang mau belajar firman Tuhan kepada kami. Sehingga melalui pimpinan Roh Kudus, kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu di dalam pemberitaan firman ini ya Tuhan. Sehingga melalui mulut bibir hamba-Mu ini, firman kebenaran Tuhan boleh disampaikan dengan leluasa, dan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan, dan timbullah iman dari pendengaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 阿门。从去年开始，我们传讲弥赛亚中间在诗篇里面的预言。 Mulai dari tahun yang lalu kita sudah membicarakan tentang nubuatan di dalam Mazmur Mesianis dalam Perjanjian Lama. 弥赛亚诗篇是非常重要的诗篇， Mazmur Mesianis merupakan Mazmur yang sangatlah 因 penting. 为这是人对上帝的赞美，这对上帝的感谢中间最中心的重点。 Karena ini merupakan inti yang paling pusat di mana manusia bersyukur kepada Tuhan. 就在主前1000年，上帝感动了大卫以及其他的作者，写下了以后他的儿子到世界上来所要面对的、所要成就的一切的事情。 Dan pada 1000 tahun sebelum Masehi, Allah telah menggerakkan Daud dan juga hamba Tuhan yang lain untuk menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. 所以我们从第2篇开始讲， Maka mulai dari Mazmur kedua, 第8篇再讲， Mazmur ke-8, 第16篇再讲， Mazmur 16, 有第22篇、 Mazmur 22, 23篇、 Mazmur 23, 24篇、 24, 40篇， 40, 还有45篇， 45, 还有68篇， dan 68. 在22、23、24， Di dalam Mazmur 22, 23, dan 我们 24, 看见基督的死、基督的复活跟基督的升天。 kita melihat kematian dari Kristus, kebangkitan dari Kristus, dan kenaikan ke surga dari Kristus. 在40章，我们再看见耶稣基督道成肉身，披戴了一个身体。 Dan Mazmur ke-40 kita melihat bahwa Kristus inkarnasi menjadi manusia bertubuh darah dan 到 daging. 45篇，给我们看见了耶稣基督是教会的王，他的王后就是教会基督的身体。 Dan Mazmur 45 memberitahukan kepada kita bahwa Kristus adalah raja dari dunia ini dan ratunya itu adalah gereja, yaitu tubuhnya 到 sendiri. 第68章的时候， Sampai kepada Mazmur 68, 更详细给我们看见他怎样把他的血带到天上去， lebih jelas lagi memperlihatkan kepada kita bagaimana dia membawa darahnya ke surga, 进到了天上的圣所。 masuk ke dalam ruang yang kudus di surga. 所以耶稣基督所成就的事情， Maka hal-hal yang digenapkan oleh Yesus Kristus, 上帝旨意中间的旨意， dan itu merupakan kehendak di dalam kehendaknya Allah, 上帝旨意中间的中心。 dan itu merupakan inti daripada semua kehendak Allah. 施布真讲一句话 Spurgeon mengatakan,：Every drop of the blood of Jesus is by nature redemptive。 setiap tetesan daripada Kristus itu secara natur itu lakukan upaya penebusan. 所以耶稣基督道成肉身，
像我们一样的。 Maka Kristus inkarnasi seperti kita manusia 耶稣 biasa. 基督是神在地上成为人， Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia di dalam dunia 他 ini. 所有被造的人有不同的身份。 Dia mempunyai status yang berbeda dengan semua manusia yang 他 diciptakan. 是创造者进到受造界的里面。 Dia adalah Allah pencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. 耶稣基督的血就不同普通人、革命家、牺牲的人流的血那样的。 Oleh karena itu darah daripada Yesus itu berbeda dengan semua darah yang dialirkan oleh para martir yang lain. 他们的死是很伟大的， Kematian mereka itu agung, 他们的世界上的死、世界上的流的血都没有救赎性的功能， tetapi kematian daripada orang-orang dalam dunia ini tidak mempunyai fungsi untuk penebusan. 只有耶稣基督的血蕴藏着救赎性的功能。 Hanya darah daripada Yesus Kristus terselubung kemampuan untuk menebus. 借着基督的血成就了新约， Melalui darah daripada Kristus telah menggenapkan perjanjian 借着 baru. 基督的血洗净了我们的良心， Melalui darah daripada Kristus telah menyucikan nurani kita. 借着基督的血使我们战胜了掌死权的魔鬼， Melalui darah daripada Kristus telah mengalahkan iblis si penguasa maut itu. 借着基督的血使我们与上帝和好， Melalui darah daripada Kristus mendamaikan kita dengan Allah. 借着耶稣的血洗净了我们外在、内在所有的罪恶。 Melalui darah daripada Kristus telah menyucikan dosa kita baik yang luar ataupun yang ada di dalam. 耶稣基督是神到地上成为人， Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi 所以 manusia. 他神人的奥性所成就的救恩是属于神永远的荣耀。 Maka keselamatan yang dia genapi di dalam dua sifat daripada Allah, Allah dan manusia itu dan menjadikan kemuliaan bagi Allah. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada 那 Tuhan. 有关于耶稣升天的事情， Berkaitan dengan Yesus naik ke surga, 普通的观念就是他死了、复活了，那肉体变化就被带到天上去。 secara pengertian yang biasa kita akan mengatakan setelah dia mati, dia bangkit dan tubuhnya berubah dan naik ke atas 对 surga. 这以前有两个人预表， Sebelum ini ada dua orang menjadi 第 perlambangan. 一就是以诺， Yang pertama adalah Henok, 第二就是以利亚。 yang kedua adalah Elia. 这两个人未曾经过死亡，就变化被提到上帝那里去。 Kedua orang ini tidak mengalami kematian dan mereka berubah dan diangkat naik ke surga. 以诺与耶和华同行， Henok bergaul dengan Allah, 他365岁的时候被提升天了。 maka pada usia 365 tahun dia diangkat naik ke surga. 在犹大书里告诉我们， Di dalam kitab Yudas mengatakan, 以诺是先知， Henok adalah nabi. 以诺还没有升天以前， Sebelum Henok naik diangkat ke surga, 曾经预言耶稣基督要到世界上。 dia pernah menubuatkan Yesus Kristus akan datang ke dalam dunia. 这件事在创世纪里面没有记载， Dan hal ini tidak dicatat di dalam kejadian. 这件事在诗经里面有记录。 Dan hal ini dalam Apokrifa dicatat. 虽然这句话不是圣经的话语， Meskipun ini merupakan kalimat dalam Alkitab, 因为犹大书引证了这句话， tetapi di dalam kitab Yudas telah mengkutip hal 所以 ini. 呢，这一句话我们肯定是上帝的话语。 Maka kita percaya bahwa kalimat ini pasti merupakan firman 那 Tuhan. 以利亚升天是我们从主日学都听过的事情。 Dan Elia diangkat naik ke surga merupakan berita yang kita sudah dengar sejak tadi 以 sekolah 利亚 minggu. 是提斯比的人， Orang-orang Kisbi, 他第一次讲话的时候， kali pertama dia 他说 berkata-kata, 我指着永生的耶和华起誓，我若不祷告，就3年6个月没有雨降在世界上。 dia berkata, demi aku bersumpah demi Allah yang hidup, jikalau aku tidak berdoa, maka selama 3 tahun 6 bulan tidak akan turun hujan. 这是圣经里面先知讲话最勇敢的一个表现。 Ini merupakan satu perkataan daripada seorang nabi yang paling berani di dalam 他 perjanjian 讲的 lama. 话是跟着永生的上帝， Dan bahwa dikatakan firman Tuhan itu beserta dengan Allah yang 而且 hidup. 敢向上帝起誓。 Dan dia berani bersumpah demi Allah yang hidup. 若不祷告，必没有雨降在这个地上。 Jikalau aku tidak berdoa, maka tidak akan turun hujan. 所以当以利亚3年半以后，看见全地饥荒、地裂归逢，然后人饥饿在路上讨食的时候，他的心里非常难过。 Oleh karena itu setelah 3,5 tahun ketika Elia melihat bahwa di mana-mana terjadi bencana kelaparan, di mana-mana tanah begitu kering dan orang-orang meminta-minta di perjalanan, hatinya begitu susah. 所有的人都会指着他，就是因为你不肯祷告，所以上帝不降雨，全百姓都受苦了。 Maka semua orang menunjukkan jarinya kepada dia. Justru karena engkaulah tidak berdoa, maka Allah tidak menurunkan hujan dan semua orang menderita 这是 akibatnya. 做上帝的仆人最困难的地方。 Dan inilah tempat yang paling susah sebagai seorang hamba Tuhan. 我们没有心要盼叫世界上的人因我们受苦， Kita tidak mempunyai niat untuk menjadikan bangsa dalam dunia ini menderita. 我们更没有动机要违背上帝的旨意。 Terlebih lagi kita tidak mempunyai motivasi untuk melanggar perintah Tuhan. 上帝吩咐一个人不祷告啊，因为这个人不祷告，上帝不降雨，这
整个百姓都没有翻车的时候，他的心何等的痛苦。 Tetapi ketika Allah memberikan perintah kepada seseorang untuk tidak berdoa kepada Tuhan dan Allah tidak menurunkan hujan sehingga banyak orang menjadi kelaparan dan membuat orang yang tersebut menjadi begitu berduka. 一方面，他没有办法不做一个忠心顺服上帝的人； Di satu sisi dia tidak bisa tidak menjadi seorang yang setia kepada Tuhan. 另外一方面，他没有办法帮助全世界因为犯罪受上帝刑罚所带来的遭殃。 Di sisi yang lain dia tidak bisa menolong bangsa yang karena dosanya dan mendapatkan hukuman daripada Allah. Semua penderitaan yang mereka alami dia tidak bisa menolong. 看见以利亚的忠心是非常非常绝对的。 Kita melihat bahwa kesetiaan daripada Elia itu sangatlah mutlak. 3年半没有雨水的时候， Ketika dalam 3,5 tahun tidak ada turun hujan, 以色列人中间水就比钻石更昂贵了。 maka di tengah-tengah bangsa Israel, air itu lebih berharga daripada berlian permata. 最需要水的时候， Ketika kita paling membutuhkan air, 上帝吩咐把他剩下的水全部倒掉。 Allah memerintahkan dia untuk menuang habiskan semua air yang sisa. 倒在哪里呢？ Dituangkan di manakah? 亚密山上的祭坛， Dan dituangkan di atas mesbah, di atas gunung 全 itu. 部充满了水， Semua penuh dengan air. 所有的火柴都已经炒湿了。 Semua kayu bakar itu sudah basah. 我们都知道，干柴是最容易起火的， Kita semua mengetahui kalau kayu kering itu mungkin terbakar, paling gampang. Tapi kayu basah bagaimanapun kena api tidak akan bakar. 我们都知道这个事情。 kita semua mengetahui hal ini. 但是上帝对以利亚说， Tetapi Allah berkata kepada Elia 以利亚对亚哈说， dan Elia berkata kepada Ahab, 对百姓说， berkata kepada bangsa Israel, 水拿来 bawa kemari air 倒在这祭物的上面， dan tuangkan di atas korban 一 bakaran. 次、 1 kali, 2次、 2 kali, 3次、 3 kali, 4次。 4 kali. 你想这些水多么宝贵？ Saudara berbayangkan betapa berharganya air ini. 3年半没有下雨了， 3,5 tahun tidak turun hujan. 每一滴水可以救人的命。 1 tetes air bisa menyelamatkan nyawa. 上帝说， Tetapi Allah mengatakan, 倒掉， tuangkan, 再倒掉， tuangkan lagi, 再倒掉， tuangkan lagi, 再倒掉， tuangkan lagi. 这些重要的、宝贵的水都倒下去的。 Semua ketika air-air yang berharga ini dituangkan 我 habis. 可以想象，几百个人就来可以打死他。 Saudara boleh bayangkan ratusan orang akan datang untuk membunuh dia. 大家最需要的时候，你这样浪费吗？ Ketika orang-orang sangat membutuhkan, apakah engkau menghamburkan 我 semuanya 就 ini? 想，为什么以利亚会做这样反对常设的事情呢？ Kadangkala saya berpikir mengapakah Elia bisa melakukan hal-hal yang melanggar norma umum 你 seperti 说，因为 ini? 他是先知，上帝吩咐他的。 Karena dia adalah nabi yang Allah perintah kepada dia. 我要问第二个问题：为什么上帝会让人做这样笨的事情呢？ Kemudian pertanyaan kedua yang saya mau tanyakan, mengapa Allah bisa mengizinkan manusia melakukan hal yang begitu bodoh? 人最需要水的时候， Ketika manusia sangat membutuhkan air, 上帝的仆人吩咐把所有的水把它倒掉， hamba Tuhan memerintahkan supaya menuang habiskan air itu. 这岂不是浪费吗？ Bukankah ini merupakan penghamburan? 我告诉你，上帝有时候很浪费， Saya beritahukan kepada saudara, kadangkala Allah itu begitu menghamburkan. 为什么呢？ Mengapa 为 demikian? 了完成他的旨意。 Karena untuk menggenapkan kehendaknya. 为什么完成上帝的旨意要浪费呢？ Mengapa untuk menggenapkan kehendak Tuhan harus menghamburkan 因为 seperti 要 ini? 人知道上帝做事是超过人的智慧聪明的。 Supaya manusia bisa mengetahui ketika Allah bekerja bahwa itu melampaui hikmat manusia. 上帝所造的万有中间， Di tengah-tengah alam semesta yang Allah ciptakan, 最浪费的就是太阳光。 yang paling menghamburkan itu adalah sinar matahari. 太阳比地球大130万倍， Matahari itu lebih besar daripada bumi 1,3 juta kali. 太阳每一秒钟发光要花掉600万吨的燃料。 Setiap detik matahari bersinar harus menghabiskan bahan bakar 6 juta ton. 吨，所以太阳发光1秒钟，自己的体积就减少、缩小，再到最后一天就消灭了。 Maka 1 detik matahari bersinar, maka masanya itu pun akan menjadi mengecil. Maka suatu hari pun akan habis. 所以，凡是不相信世界有末日的人，都是自欺欺人的人。 Maka setiap orang yang tidak percaya bahwa ada akhir zaman itu menipu diri sendiri dan menipu orang lain. 自从这一个 Hawkins 提到了 Big Bang Theory， Sejak daripada Hopkins menemukan tentang teori Big Bang ini, 科学家不得不相信宇宙有开始的一天。 membuat manusia terpaksa harus percaya bahwa ada satu hari di mana dunia ini mulai. Big Bang Theory 使这个宇宙越来越膨胀，越来越扩大。 Dari teori Big Bang ini membuat alam semesta ini semakin membesar. 所以从星球的移动产生的红色留在太空中间，这个
在天文学里面叫做 redshift， Dan dari peredaran planet ini timbullah satu dari pergerakan bintang pelan-pelan meninggalkan tempat asalnya, menimbulkan sesuatu gejala dinama cahaya merah yang ditinggal di angkasa. Di dalam astronomi disebut redshift. 我们知道这宇宙正在扩张， kita mengetahui bahwa alam semesta ini sedang memuai berkembang. 但如果宇宙有扩张的一天，宇宙也有可能有缩小的一天。 Tetapi jikalau alam semesta bisa berkembang, juga ada satu hari di mana dia akan menyusut. 所以一个人越研究物理学，越相信世界是相对的。 Maka ketika seseorang semakin dia meneliti fisika, maka dia akan semakin percaya bahwa dunia itu relatif 你 adanya. 明白物理学，也知道只有透过神学，我们才能明白上帝的创造。 Semakin kita mengerti akan dunia fisika, semakin kita akan mengerti akan penciptaan dari Allah ini. 大概差不多100年前， Kira-kira 100 tahun yang lalu, 有一个人叫做 T.F. Torrance， ada seseorang bernama T.F. Torrance. 这个人是生在中国， Orang ini dilahirkan di Tiongkok. 这个人是苏格兰人， Orang ini adalah orang Skotlandia. 他是研究神学、 Dia meneliti teologi 研究物理学的 dan 人， juga meneliti 所 fisika. 以最后他被选了全英国皇家科学院的院长。 Dan akhirnya dia dipilih menjadi rektor daripada sekolah di kerajaan Inggris. 这个是叫的 Academic Science Society， 这个 Royal Academic of Science 的这个院长就是这一个传道人。 Dan hamba Tuhan ini diangkat menjadi rektor dari Royal Academic Science 这 ini. 个人是 Reformed， Orang ini adalah orang reform. 像 Andrew McGowan 是苏格兰人一样。 Seperti Andrew McGowan adalah orang Skotlandia. 这个 T.F. Torrance 是很明白科学的， Dan T.F. Torrance ini sangat mengerti akan ilmu pengetahuan. 历史历代中间 Di sepanjang sejarah, 真正明白物理学、 sungguh-sungguh mengerti akan fisika 真正明白 Reform 神学的人 dan sungguh-sungguh mengerti akan teologi reform. 是很少的人。 Itu jarang sekali. 这就最好的头脑， Dan otak pemikiran yang paling baik 他们 seperti 研 ini. 究了上帝创造最奇妙的自然， Dan dia telah meneliti keajaiban alam menciptakan alam semesta 以后 ini. 再研究上帝的话语， Kemudian dia meneliti lagi firman Tuhan. 最后透过上帝所启示的话语，去明白上帝所创造的自然。 Akhirnya melalui firman Tuhan yang Allah wahyukan ini, dia mau mengerti alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. 350年前有 Newton， 350 tahun yang lalu ada Newton. Sir Isaac Newton 是历史上近代最大的科学家。 Sir Isaac Newton merupakan ilmuwan yang paling besar di zaman 除 modern. 了他以外，只有20世纪的爱因斯坦可以与他相比。 Selain daripada dia, hanya Einstein di abad ke-20 yang bisa berbanding dengan dia. Newton 说：“我一生一世最重要的责任就是解释2本书。 Newton mengatakan seumur hidup saya tanggung jawab yang paling penting adalah untuk menerjemahkan kedua buku. 第一本书就是自然的书， Buku yang pertama adalah buku tentang alam. 我要向全世界人解释大自然是何等伟大。 Maka saya akan menjelaskan kepada seluruh umat manusia dalam dunia ini bahwa alam semesta itu begitu agung. Newton 同时代的一个物理学家叫做 Harvey， Orang sejaman dengan Newton, fisikawan yang bernama Harvey. 这个人呢是不相信上帝的。 Orang ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Newton 是相信上帝的。 Newton adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Newton 对他说 Maka Newton berkata kepada dia, 如果没有上帝， jikalau tidak ada Tuhan, 这自然变成这样是没办法想象的。 maka dunia bisa seperti ini, kita tidak bisa membayangkannya. Harvey 是谁呢 Siapakah Harvey? ？Harvey 就是发现那个最重要的远距离绕地球70年一次的彗星 Dan Harvey adalah orang yang menemukan comet， komet yang mengitari bumi ini selama 70 tahun. 每78年一次。 Setiap 78 tahun satu kali. 这个星的彗星就绕着地球，不规则、不照着等距离的圆心来行的。 Dan komet ini mengitari bumi tidak dengan jarak yang teratur. 所以每78年， Maka setiap 78 如 tahun, 果你还活在世界上， jikalau saudara masih hidup, 你会看见一粒彗星飞向地球，再飞出去。 ketika saudara melihat ada satu komet yang mengarah kepada bumi ini akan kemudian pergi lagi. 为什么所有的行星是等距离的周围在绕呢？ Mengapa semua bintang planet itu mengitari pada jarak yang 为什么 tertentu, 彗星不等距离呢？ tetapi ada komet yang tidak tertentu 为什 jaraknya? 么
Harvey Comet 是78年一次呢？ Mengapa Harvey Comet itu 78 tahun satu kali? 牛顿说我不能解释， Newton mengatakan saya tidak bisa 这是 menjelaskan 上帝所造的事情。 karena ini merupakan penciptaan dari Allah. 牛顿是研究自然， Newton meneliti alam 也是研究圣经， dan juga meneliti Alkitab. 所以牛顿讲一句话： Maka Newton mengatakan satu 我 kalimat, 年轻的时候， ketika saya muda, 我解释比较容易解释的书。 saya menjelaskan buku yang lebih mudah. The first book is the book of nature. Buku yang pertama adalah buku tentang alam. I learn science. Saya mempelajari ilmu I pengetahuan. want to understand the creation of God. Saya mau mengerti penciptaan dari Allah. I want to explain to human being everything created by God in this universe. Saya mau menjelaskan kepada semua umat manusia segala sesuatu yang diciptakan Allah di dalam alam semesta ini. 当我年老的时候， Pada waktu saya tua, 我要解释第二本书。 saya mau menjelaskan tentang buku yang 这本 kedua. 书就是基督徒所看的圣经。 Buku ini adalah Alkitab yang dilihat oleh bangsa orang-orang Kristen. 牛顿说有两本书， Maka Newton mengatakan ada dua buku. 一本是看得见的宇宙， Satu adalah alam semesta yang 一 kelihatan. 本是写成文字的圣经。 Satu lagi adalah Alkitab yang ditulis secara literatur. 解释哪一本书更容易呢？ Lebih mudah yang mana menjelaskan buku yang manakah 那 itu? 个解释世界被造的状况，我们可以用科学的研究去明白。 Dia mengatakan untuk menjelaskan keadaan daripada alam semesta ini, kita bisa menjelaskannya dari ilmu 所以我 pengetahuan. 的第一个责任， Maka tanggung jawab saya pertama, 我年轻的时候 ketika saya muda, 研究科学， saya meneliti ilmu 给 pengetahuan 世界上人明白这个自然是怎样创造的。 supaya orang dalam dunia ini bisa mengerti bagaimanakah dunia ini diciptakan. 但是他又讲一句话： Tetapi satu kalimat lagi dia 如果 sampaikan, 你不明白上帝是明白上帝所创造的世界，你的知识还是低浅的。 jikalau engkau tidak mengerti Allah, engkau hanya mengerti akan dunia yang diciptakan oleh Allah ini, maka pengetahuanmu itu masih dangkal 所 sekali. 以我老的时候， Maka ketika saya tua, 求上帝给我智慧， saya mohon Allah memberikan hikmat 是我 kepadaku. 不但可以解释被造的世界， Maka bukan saya saja saya bisa menjelaskan dunia yang diciptakan ini, 更可以解释创造世界的上帝， lebih lagi saya bisa menjelaskan Allah yang menciptakan dunia ini, 就是解释圣经。 yaitu menjelaskan Alkitab. 所以神学家变这个物理学家变成神学家最伟大的榜样就是牛顿。 Maka teladan yang paling agung daripada seorang fisikawan berubah menjadi seorang teolog ini adalah Newton. 我们非常佩服。 Kita sangat kagum kepada dia. 虽然牛顿的物理学还隐藏着一个 closed system 的研究方式， Meskipun daripada fisika dari penelitian Newton ini masih terselubung satu penelitian yang tertutup, sistem sistem yang tertutup. tertutup di dalam metode menyelidiki。直到20世纪 ，Thomas Kuhn 才提到了一个 paradigm shift，才提到一个 open system。 Sampai pada abad ke-20, Thomas Kuhn mengangkat satu penelitian tentang pergeseran paradigma. 我们才知道我们用怎样的办法来去明白真理。 Baru kita mengetahui bagaimanakah dengan cara apakah kita bisa mengerti akan kebenaran. 整个人类的历史来看， Dari sejarah manusia kalau kita lihat, 人是很笨很笨的。 manusia itu begitu bodohnya. 人到最后要明白上帝的话，要等到见上帝在天堂才可能。 Manusia kalau mau mengerti firman Tuhan itu harus menanti sampai dia berjumpa dengan Tuhan barulah dimungkinkan. 这以前我们好像猜摩，好像做梦，好像模糊的眼睛对着模糊的镜子看自己看不清楚一样。 Sebelumnya ini kita hanya dengan raba-raba, dengan cara yang kabur, seperti kita berdiri di depan cermin yang kabur, kita mencoba menerkam dan menelitinya. 350年前， 350 tahun yang lalu, 最大的科学家 ilmuwan yang terbesar 是敬畏上帝的人。 adalah orang yang takut kepada Tuhan. 350年以后， 350 tahun kemudian, 懂得一点点科学的人都在反对上帝。 orang yang sedikit mengetahui tentang ilmu pengetahuan mereka sedang menentang kepada Tuhan. 你现在问我， Saudara bertanya kepada saya sekarang, 唐牧师为什么要办大学？ Pendeta Stephen Tong, mengapa kita harus membangun universitas, 浪费这么多的钱？ menghamburkan begitu banyak uang, 当我们穷的时候， ketika kita miskin, 当我们没有办法有钱财的时候， ketika kita tidak mempunyai harta, 为什么要用这么多的钱做一件根本不太重要的事情呢？ mengapa harus menggunakan begitu banyak uang untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting seperti itu? 你越思想越研究，你越明白唐崇荣牧师在世界上到底要做什么。 Ketika engkau semakin memikirkan, semakin meneliti apakah yang akan dilakukan oleh Pendeta Stephen Tong di dalam dunia 这 ini, 个跟全地正在饥荒的时候，把水倒在祭坛上面的浪费
是一样好笑的事情。 Dan ini sama lucunya dengan ketika manusia menghadapi bencana kelaparan itu, menuang habiskan semua air yang sangat berharga itu. 这是上帝的吩咐， Ini merupakan perintah Tuhan, 我们一定要做。 kita harus mengerjakan. 上帝本身是最浪费的， Tuhan sendiri itu adalah yang paling menghamburkan. 太阳 Matahari, 照射的光， sinar yang disinarkan, 从第一点到最后一点， dari titik yang pertama sampai titik yang terakhir, 千千万万的线 dan puluhan juta sinarnya itu 射到全宇宙中， menyinari seluruh alam semesta ini. 有用吗？ Apakah ada gunanya? 浪费吗？ Apakah itu menghamburkan? 真的需要这么多太阳光吗？ Apakah sungguh dibutuhkan sinar matahari sebanyak itu? 不需要， Tidak dibutuhkan. 太阳光的线只有一条是需要的， Sinar matahari hanya ada satu garis saja yang dibutuhkan. 就是从15000万公里射出来，射到地球的这条线才是真正最需要。 Jarak dari 150 juta kilometer itu yang disinarkan sampai ke bumi ini, inilah garis yang dibutuhkan. The only beam need in this universe is the beam from solar system, from sun comes to this earth. Dan satu-satunya sinar yang dibutuhkan adalah sinar yang dari matahari masuk ke dalam bumi 像 ini. 整个地球有温暖， Maka bumi akan ada kehangatan 地球的周有热光， dan tumbuhan mendapatkan sinar matahari 可以活在世界上。 dan kita bisa hidup dalam bumi 但 ini. 是太阳光不是单单射到地球， Tetapi sinar matahari bukan saja menyinari bumi 射 saja, 到万有的中间， tetapi menyinari seluruh alam 这 semesta. 是上帝最大的浪费。 Ini merupakan penghamburan yang terbesar daripada Allah. 为什么要浪费呢？ Mengapa harus menghamburkan seperti 达 ini? 到一点 Untuk mencapai satu hal，to achieve the focal point of the will of God。 adalah untuk mencapai titik fokus dari kehendak Allah itu. What is the focal point of will of God? Apakah titik ke fokus dari kehendak Allah itu This earth, adalah bumi ini, this created earth, adalah bumi yang diciptakan ini, created man, adalah manusia yang the diciptakan ini, chosen church, manusia gereja yang the dipilih reformed people。 adalah orang-orang 所以 reform, 为了 reform 的人， adalah demi orang-orang reform. 上帝让太阳光射到我们这里来， Allah menjadikan sinar matahari menyinari kita 同时许可整个太阳浪费无穷无尽的光线。 dan pada waktu yang sama menghamburkan banyak sinar matahari seperti itu. 这是浪费吗？ Apakah ini merupakan penghamburan? 你听下面一句话： Saudara dengar kalimat berikutnya. 只要是上帝的旨意， Asalkan itu kehendak Allah, 用多少钱都不是浪费。 seberapa banyak uang yang dipakai pun bukan penghamburan. 反过来一句话， Tetapi sebaliknya kita 如果 katakan, 不是上帝的旨意， jikalau bukan kehendak Allah, 用1块钱都是浪费。 Rp1 yang kita pakai pun itu merupakan 所以我 penghamburan. 劝你们有钱的人， Maka saya himbau kepada saudara yang orang kaya, 好好祷告， doa dengan baik-baik, 好好做工， bekerja dengan baik, 按真理努力， berkiat dengan kebenaran, 好好发财。 dan mendapatkan keuntungan secara baik. 如果上帝赐福给你， Jikalau Tuhan memberkati saudara, 你用正义找到很多的钱， saudara mendapatkan banyak keuntungan dengan cara yang 你 benar, 要把钱用在正当的地步上， maka saudara harus menggunakan uang pada hal-hal yang tepat dan benar 来荣耀上帝。 untuk memuliakan Tuhan. 其他的都是浪费。 Segala yang lain itu merupakan 好， penghamburan. 从牛顿一直到350年以后， Dari Newton sampai ke 350 tahun 我 kemudian, 看见有个犹太人 kita melihat ada seorang Yahudi 叫做 Albert Einstein， yang bernama Albert Einstein. 这一个人取代了他的地位，在物理学界里面很有地位。 Orang ini sangat mempunyai kedudukan di dalam dunia fisika. 可惜 Einstein 不是基督徒 Tetapi sayang sekali Einstein bukan orang Kristen. ，Einstein 的理论有许多无神论拿去引用来反对上帝。 Dan dari teori Einstein banyak orang-orang ateis yang mengutipnya untuk menentang kepada Tuhan. 那 Einstein 结果自己也承认有上帝的存在。 Dan Einstein sendiri akhirnya juga mengakui ada keberadaan Tuhan. Einstein 已经离开世界已经差不多60年了， Einstein sudah meninggal kira-kira 60 tahun. 他1953年离开世界。 Dia meninggal pada tahun 1953. 现在取代他的地位在物理学界里面最重要的人叫做 Stephen Hawking， Sekarang yang menggantikan posisinya dalam dunia fisika bernama Stephen Hopkins. 完全不是一个基督徒。 Hopkins sama sekali bukanlah orang Kristen. 虽然他曾经被邀请到梵蒂冈去参加天主教所主持的科学会议， Meskipun dia pernah diundang ke Vatikan untuk mengadakan rapat yang diadakan di sana. rapat scientific Lan- yang dipramukai oleh orang-orang Katolik yaitu Paus。那么他在其中存着怀疑的眼光参加会议，却不多讲话。 Dan dengan kacamata yang penuh dengan curiga, dia ikut dalam rapat itu tetapi tidak berkata apapun. 有一句话是教皇讲出来的： Dan ada satu kalimat yang diucapkan oleh seorang paus. 上帝乐意把他造的世界的奥秘
打开给人类，让科学家去探讨、去明白他伟大的作为。 bahwa Allah berkenan untuk mengungkapkan rahasia penciptaannya kepada umat manusia sehingga manusia bisa mengerti penciptaan Tuhan itu. Stephen Hawking 还是带着无神论的眼光回到英国去。 Dan Stephen Hawking masih membawa kacamatanya sebagai seorang artis, akhirnya dia kembali ke Inggris. Stephen Hawking 很可怜， Stephen Hawking kasihan sekali. 大学的时代就发现他的手在抽筋， Pada saat dia di universitas dia sudah 结果连坐脚车也不能了， syarafnya terganggu sehingga dia tidak bisa lagi naik sepeda. 就他就坐在椅子上， Akhirnya dia harus hanya berduduk. 肌肉消瘦到最后呢，完全只有皮包骨的样子， Ototnya menyusut, akhirnya hanya kulit membalut tulangnya 他 saja. 的头完全不能支撑，就歪下来了。 Dan kepalanya tidak bisa lagi tegak dan hanya miring. 有坐着轮椅过了几十年的生活， Dan duduk di atas kursi roda melalui hidup puluhan tahun lamanya. 他太太对他很忠心， Dan istrinya sangat setia kepadanya. 这个太太是一个福音派很好的基督徒， Dan istrinya adalah seorang Kristen dari Injil yang sangat baik. 一面服侍他， Dan sembari melayani dia. 不但做神的仆人，也做人的仆人， Dan dia sembari menjadi hamba Tuhan dan juga menjadi hamba manusia. 照顾丈夫， Dan merawat suaminya. 盼望丈夫也成为基督徒。 Dan mengharapkan suaminya juga bisa menjadi seorang Kristen. Stephen Hawking 的太太常常对丈夫传福音， Istri dari Stephen Hawking senantiasa mengabarkan Injil kepada Stephen Hawking. 传的太多了， Dan terlalu banyak dia mengabarkan Injil. 结果被他讨厌了。 Akhirnya dibenci dan Dia merasa bosan. fanfuin. Semakin mengabarkan Injil, 她丈夫也反对信耶稣， suaminya semakin menentang untuk percaya kepada Tuhan 她 Yesus. 再传福音， Dan dia mengabarkan Injil 她 lagi. 丈夫更讨厌信耶稣。 Suaminya lebih benci lagi untuk percaya kepada Yesus. 最后，她的丈夫决定丢掉她，跟她离婚了， Akhirnya suaminya memutuskan untuk membuang dia dan bercerai dengan dia. 很悲伤的离开了 Stephen Hawking。 Dan dengan suasana penuh kedukaan meninggalkan Stephen 她 Hawking. 一片好心得不到好报， Karena hatinya yang penuh dengan kebaikan tidak mendapatkan balasan yang 因为 setimpal. 太啰嗦传福音。 Itu karena dia terlalu cerewet dalam mengabarkan Injil. 不是说你不要传福音， Saya bukan mengatakan saudara tidak perlu mengabarkan Injil. 你需要智慧， Tetapi saudara membutuhkan 你 hikmat. 得懂得怎样叫上帝的名被接受，一方面被尊贵的荣耀所持守。 Saudara harus mengerti bagaimanakah firman Tuhan bisa diterima tetapi juga bisa mempertahankan kemuliaan Tuhan itu. 那 Stephen Hawking 到现在还没有信主， Sampai sekarang Stephen Hawking belum percaya kepada Tuhan. 但是2000年的时候， Tetapi pada tahun 2000, 有一个人给他访问， ada seorang mewawancarai 问 dia, 他 Do you believe in God？ menanyakan apakah engkau percaya kepada Tuhan? 他回答说 Dia menjawab, Yes。 ya. In terms of， Dalam arti kata, 所以他在某些范围里面相信上帝是存在的， maka dalam hal tertentu dia percaya bahwa Allah itu ada, 但他不相信耶稣基督， tetapi dia tidak percaya Yesus 不 Kristus, 相信耶稣的救赎。 tidak percaya kepada penebusan dari Yesus 西 Kristus. 方有很多最高的知识分子都落在这种毛病的里 Di 面， dalam dunia barat banyak orang-orang scholar mereka jatuh ke dalam masalah seperti ini. 包括贝多芬， Termasuk Beethoven, 包括 Stephen Hawking， termasuk Stephen 他们 Hawking. 信存在， Mereka percaya 他们 ada, 很难接受救恩。 tetapi mereka sulit sekali untuk menerima anugerah 所以我们 keselamatan. 要为这样的人祷告， Maka kita harus berdoa untuk orang-orang seperti ini. 向知识分子传福音。 Kita mengabarkan Injil kepada kaum intelektual, 最难的事。 itu merupakan hal yang teramat 那 sulit. 我们怎么知道牛顿有传福音的心呢？ Lalu bagaimana kalau kita mengetahui bahwa Newton mempunyai hati yang mau mengabarkan Injil? 牛顿年老的时候， Pada waktu Newton tua, 他解释圣经， dia menjelaskan tentang Alkitab. 印刷解经书， Dia mencetak buku-buku komentari. 他解释加拉太书， Dia menjelaskan tentang kitab Galatia. 他解释但以理书， Dia menjelaskan tentang kitab Daniel. 解释启示录。 Dia menjelaskan tentang kitab Wahyu. 这些的书在 Oxford University 的 library 里面还存在着。 Dan buku-buku ini masih ada di dalam perpustakaan di Universitas Oxford. 我有一次在美国的叫 Atlanta 讲道的时候， Suatu kali ketika saya berkhotbah di Atlanta, Amerika, 我在古董店里面看见了这个但以理书的注释是 Isaac Newton 所写的。 dari toko museum yang kuno itu saya melihat ada satu buku kitab Daniel komentari yang ditulis oleh Isaac Newton. 已经200年了， Sudah berusia 200 tahun. 很旧很老的书。 Sudah buku yang sangat kuno dan tua. 我知道这个书很重要， Saya mengetahui buku ini sangatlah penting. 我就问他说：“你要卖多少钱 Kemudian saya bertanya berapa harga yang mau dijual?？” 他说：“3800块美金。” Dia mengatakan $3.800 这 Amerika. 本书呢，在扎兰苏拉巴也可能
5万的你都不要买， Jikalau buku ini di Jalan Surabaya 50.000 pun mungkin saudara tidak mau 因 beli. 为你不知道这个老书有什么重要。 Karena saudara tidak mengerti apa pentingnya dari buku tua 我 seperti 那个时候 ini. 袋子里面不到1000块美金， Pada waktu itu di kantong saya tidak sampai $1.000 我不能 Amerika. 买。 Saya tidak bisa membeli. 过3年我再去的时候， 3 tahun kemudian ketika saya mengunjungi tempat itu 我 lagi, 也去找这古董， saya cepat-cepat pergi ke toko barang antik itu 这个东西还在。 dan buku itu masih ada. 我说可以不可以落价？ Saya menanyakan bolehkah turun harga? 不能落价， Tidak bisa turun. 结果照样我再不能买。 Lalu sama halnya saya tidak bisa beli lagi. 后来有人说，唐牧师，你把这个钱带去买这本书。 Kemudian ada orang mengatakan bawa uang ini untuk membeli buku itu 第 kepada 3 saya. 次我去的时候，这个书已经没有了。 Kali ketiga ketika saya pergi lagi buku itu sudah tidak ada lagi. 买币的钱我就买一些东西放在博物馆。 Maka dengan uang itu saya membeli buku-buku yang lain dan taruh di dalam 那么 museum. 牛顿到现在 Dari Newton sampai sekarang 300多年里面， 300 tahun 我们看见有像 T.F. Torrance 这样的人， kita melihat ada orang yang seperti T.F. Torrance. 我们感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 虽然他的神学是规正的，但比较靠近卡巴那一派。 Meskipun teologinya itu lebih kepada reform tetapi lebih juga dekat kepada Kalbak. 所以我这一生常常祷告， Seumur hidup ini saya senantiasa 上 berdoa. 帝要求你兴起， Oh Tuhan, kiranya Engkau membangkitkan. 兴起人相信耶稣， Bangkitkan orang yang percaya kepada Yesus. 兴起人明白圣经， Bangkitkan orang percaya kepada Alkitab. 兴起人接受 reform theology， Bangkitkan orang untuk menerima teologi reform. 兴起人研究自然又研究上帝的话语。 Bangkitkan orang untuk meneliti alam dan juga meneliti tentang firman 现 Tuhan. 在这个教会已经建立28年了， Karena gereja ini sudah dibangun 28 tahun. 我们在世界各地有79个分堂， Kita ada 79 cabang di berbagai tempat di dunia 有 ini. 差不多200个传道牧师， Kita ada kira-kira hampir 200 hamba Tuhan. 还有很多的学生在念神学。 Dan kita juga masih banyak lagi mahasiswa yang sekolah teologi 常 ya. 常请外国重要的神学老师来教书， Kita seringkali mengundang dosen-dosen teologi dari luar untuk 他 mengajar. 的最聪明的青年人奉献上帝的在哪里？ Dan di manakah pemuda yang terpintar yang mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan 我一 itu? 直祷告，一直祷告， Saya terus berdoa. 结果上帝兴起了很多青年人读 Reform Theology， Akhirnya Tuhan membangkitkan banyak pemuda untuk bersekolah teologi reform. 一个就是我的男孩子， Salah satunya adalah putra saya. 求上帝给我2个男孩子， Saya mohon Tuhan memberikan 2 putra kepada saya. 至少一个做神学布道家， Paling tidak 1 orang menjadi pengkhotbah, 另外一个成为音乐家。 yang 1 lagi menjadi musikus. 上帝给我1个男孩子，3个女孩子。 Dan Allah memberikan seorang putra dan 3 orang putri kepada saya. 这个男孩子13岁、16岁、17岁，3次在我讲道的时候走到前头，奉献要做传道人。 Dan anak ini ketika usia 13, 16, dan 17 tahun ketika dalam khotbah, dalam kebaktian yang saya pimpin, dia mempersembahkan diri dan maju ke depan untuk menerima jadi hamba Tuhan. 看在眼里面，我没有多讲话， Dari pandangan saya tidak berkata-kata 我 apapun. 只有默默的祷告，求上帝用他成为好的传道人。 Saya hanya berdoa diam-diam kiranya Tuhan memakai dia menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. 后来他到美国里念书， Kemudian dia melanjutkan studinya ke Amerika. 念大学， Dia sekolah 念 universitas, 硕士， master, 念博士， dan sampai kepada 在 doktoralnya. 美国读书17年， Dan dia studi di Amerika 17 tahun. 前面的10多年都没有念神学。 Selama belasan tahun sebelumnya dia tidak sekolah teologi. 等他拿到了物理修博士的时候， Setelah dia mendapatkan doktor di bidang 他 fisika, 打电话给我， dia menelepon saya. 爸爸，我考毕业了，接了， Pada papa, saya sudah lulus. 我已经我毕业了， Saya sudah lulus. 我可以拿到博士。 Saya bisa mendapatkan gelar doktor. 我说你们没有拿博士，我不会飞去参加你们的典礼。 Saya berkata kepada mereka, kalau kalian tidak mendapatkan gelar doktor, saya tidak mungkin menghadiri wisuda 现 kalian. 在很多做父母亲的太爱孩子们， Sekarang banyak orang tua yang terlalu mengasihi 初 anak-anaknya. 中毕业也参加， Wisuda SMP pun hadir. 小学毕业也参加， Wisuda SD pun hadir. 幼稚园毕业也参加。 Wisuda TK pun hadir. 我说你爸爸太忙了， Saya mengatakan papamu terlalu sibuk. 你们拿博士那一天我才会飞过去参加你们的典礼。 Pada hari ketika engkau mendapatkan gelar doktor, baru saya bisa terbang ke sana untuk menghadiri wisuda. 他回答说：“爸爸，你太忙了，连拿博士的典礼你也不必来，你侍奉上帝更要紧。 Dia mengatakan kepada saya, Papa, engkau terlalu sibuk melayani Tuhan. Biarlah engkau melayani Tuhan, saya tidak usah hadir dalam wisuda saya. 那我对他说 Kemudian saya berkata：“ kepada 你 dia, 打了物理学博士以后，你到底记也不记得你曾经3次奉献做传道人？ setelah engkau mendapatkan doktor di bidang fisika, apakah engkau masih ingat bahwa engkau pernah 3 kali mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan?” 他说是的， Dia mengatakan, iya. 我博士拿了以后，我就进了 Westminster 念神学。 Setelah saya mendapatkan gelar doktor ini, saya akan masuk kepada sekolah teologi di Westminster. 他完了，他到 Westminster 去， Maka setelah selesai dia pergi ke Westminster. 已经35岁了， Dia sudah berusia 35 tahun. 在那边拿到了 Master。 Dia telah mendapatkan master di 他 sana. 说我不要结束， Dia mengatakan saya tidak mau berhenti. 再拿
theology in apologetics， Saya mau mengambil lagi teologi di bidang 在 apologetika 拿博士学位。 dan untuk mendapatkan gelar 我说， doktor. 如果你到欧洲去，可以更快毕业。 Saya mengatakan kalau engkau ke Eropa bisa tamat lebih 他 cepat. 说我不要急， Dia mengatakan saya tidak mau 我要 tergesa-gesa. 真正深入明白了解上帝的话语， Saya mau sungguh-sungguh mendalam mengerti akan firman Tuhan. 所以我要等好几年。不要 Maka saya harus menanti beberapa tahun pun tidak apa. 2个礼拜以前， 2 minggu yang lalu 他这个 comprehensive 这 examination 又过关了。 di dalam ujian komprehensifnya itu pun dia telah lulus. 所以等他论文写完了以后， Maka setelah dia selesai 他 skripsinya, 是第一个拿物理修博士又拿神修博士回到印尼的传道人。 dia adalah hamba Tuhan yang pertama yang sudah mendapatkan doktor di bidang fisika dan juga doktor di bidang teologi dan kembali ke Indonesia. 我知道上帝听我的祷告， Maka saya mengetahui Tuhan mendengar doaku. 上帝不但预备一批的青年人， Bukan saja Tuhan mempersiapkan sekelompok pemuda, 更预备了我的下一代来做上帝的工作。 tetapi juga telah mempersiapkan generasi penerusku untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. 我们这个 reform 运动里面， Di dalam gerakan reform kita ini, 几个最好的青年人 ada beberapa pemuda yang terbaik. 都在世界上最大的大学里面念书。 Mereka semua studi di universitas yang terbesar dalam dunia ini. 中有一个青年人， Dan ada seorang pemuda, 今年才26岁， tahun ini baru berusia 26 tahun. 他念 political science。 Dia studi political science. 这个人说安邦来的， Orang ini datang dari Ambon. 这个人很特别。 Orang ini sangat unik. 你听啊， Saudara dengarkan, 当他被录取美国最好的大学 ketika dia diterima dari universitas yang terbaik di Amerika, 念 political science 的时候 ketika untuk studi dalam political science itu, ，full scholarship。 dan mendapatkan beasiswa penuh, 当他到学校去的时候， ketika dia masuk ke universitasnya, 学校用 limousine 到飞机场去接他。 sekolah menjemput dia dengan limusin di bandara. 然后他放学要回到印尼，再用 limousine 送他到飞机场。 Ketika dia libur dan mau kembali ke Indonesia, dengan limusin pula mereka menghantar dia ke bandara. This is the only student treated this way。 Dia ini adalah salah satu-satunya mahasiswa yang diperlakukan seperti ini. 明年他就拿到博士了。 Tahun depan dia sudah mendapatkan gelar doktor. 上个礼拜前几天他来找我， Beberapa hari yang lalu dia datang mencari saya. 我说你有什么事跟我谈吗？ Saya menanyakan ada hal apa yang mau 我要 dibincangkan. 跟唐牧师交换意见。 Saya mau bertukar pendapat dengan Pak Tong. 他也是阿霍很看重的青年人。 Dia juga adalah seorang pemuda yang sangat dipentingkan oleh Ahok. 上帝正在为印尼预备一大批可以被上帝重用的人。 Allah sedang mempersiapkan sekelompok besar orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan di Indonesia. 我说你跟我交谈，我不是美国毕业的， Saya mengatakan kepada dia, engkau berbincang dengan saya, tapi saya bukan tamatan Amerika. 没有什么太大的学位。 Saya tidak mempunyai gelar yang terlalu tinggi. 他说我要跟你谈你从上帝领受的智慧。 Dia mengatakan saya mau berbincang dengan Pak Tong mengenai hikmat yang kau terima dari Tuhan. 在1-2年， Dalam 1-2 tahun, 如果我的孩子 Westminster 博士毕业以后， setelah anak saya tamat dari Westminster Teologia ini, 他回来 dan dia akan kembali, 第一个又物理修博士又神修博士的青年人。 adalah pemuda yang pertama mendapatkan doktor di bidang fisika dan juga doktor di bidang teologi. 盼望毕业以后， Saya mengharapkan setelah tamat nanti, 如果可能，上帝引导你在念神学， jikalau memungkinkan Allah akan memimpin engkau sekolah lagi teologi, 将成为第一个又正式修博士又神修博士的人。 engkau akan menjadi orang yang mendapat doktor di bidang politik dan juga doktor di bidang teologi. 我现在已经拖了很长了。 Saya telah menghabiskan banyak waktu. 我先告诉你，上帝是浪费的。 Sekarang saya katakan kepada saudara, Tuhan itu menghamburkan, 我不是说你可以随便浪费。 tetapi saya tidak mengatakan bahwa saudara boleh sembarangan menghamburkan. 再讲一句话， Satu kalimat lagi yang saya mau 为了 sampaikan, 达到上帝整个旨意的焦点，上帝不得不浪费。 demi untuk mendapatkan mencapai titik fokus daripada seluruh kehendak Tuhan, terpaksalah Tuhan itu menghamburkan. 当印尼还很穷的时候， Ketika Indonesia masih miskin, 为什么我们建这个大的礼拜堂？ mengapa kita membangun gedung yang begitu 为 besar? 什么花这么多的钱？ Mengapa kita menghabiskan begitu banyak 这是 uang? 浪费吗？ Apakah ini menghamburkan? 历史要证明， Tetapi sejarah mau membuktikan, 雅加达需要这个礼拜堂， Jakarta membutuhkan gereja seperti 这 ini. 是这个时代需要这个礼拜堂。 Di dalam zaman ini butuh gereja ini, Not because we want to boast ourselves, bukan karena kita mau menyombongkan diri, not because we want to have the natural or the physical glory of the building. bukan karena kita mau mendapatkan kemuliaan secara fisik daripada bangunan ini, We deeply understand this is a need of this age. tetapi secara mendalam kita mengetahui bahwa ini merupakan kebutuhan dari zaman ini. This is a necessity for our
generation。 Ini merupakan satu keharusan bagi generasi kita 回教的地区、 di dalam daerah Islam, 世俗的地 di 区、 dalam dunia penuh dengan 反 dunia 对 ini, 上帝的地 di 区， dalam daerah yang menentang kepada 把 Tuhan, 上帝的工作做好， kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan 荣 baik 耀上帝的名。 untuk memuliakan nama Tuhan. 我盼望法国有像我这样的传道， Saya mengharapkan di Perancis ada hamba Tuhan seperti saya. 盼望在非洲有像我这样的传 Saya mengharapkan di Afrika ada hamba Tuhan seperti 道， saya. 盼望在中国大陆有这样的 Saya 传道。 mengharapkan di daratan Tiongkok ada hamba Tuhan seperti 在 saya. 反对上帝的地方，为上帝建立他自己的荣耀。 Di daerah yang menentang kepada Tuhan, kita membangun kemuliaan Allah itu 这个 sendiri. 我今天离开所读的圣经很远了， Ini sudah jauh dari ayat yang kita baca hari ini. 为什么我讲到那边去呢？ Mengapa saya membicarakan sampai ke tempat itu? 先提到以利亚升天， Saya membicarakan tentang Elia naik ke surga. 先提到以诺升天。 Saya membicarakan juga Enoch naik ke 以诺 surga. 升天，因为与上帝同行； Enoch diangkat naik ke surga karena dia bergaul dengan Allah. 以利亚升天，因为遵行上帝的旨意。 Elia diangkat naik ke surga karena dia melakukan kehendak 那 Allah. 么耶稣的升天， Maka kenaikan ke surga dari 是不是 Yesus, 像以利亚跟以诺的升天呢？ apakah itu sama dengan Enoch dan Elia? 不是， Tidak. 以诺跟以利亚的升天， Kenaikan ke surga dari Enoch dan 是 Elia, 不是像诗篇68篇讲耶稣升天呢？ apakah sama dengan yang disampaikan dalam Mazmur 68 itu? 也不是。 Juga tidak. 现在请你注意听下面的话， Sekarang saudara perhatikan kalimat berikutnya. 耶稣的升天， Kenaikan ke surga dari 我们要从 Yesus, 几个角度来看。 dari beberapa sudut kita akan memandangnya. 第一个角度， Sudut yang pertama, 为什么诗篇68篇18、19节说他已经升上高天？ mengapa di dalam Mazmur 68, 19, 20 dia telah naik ke tempat yang tinggi? 如果耶稣已经升上高天， Jikalau Yesus telah naik ke tempat yang tinggi, 为什么玛利亚要摸他的时候，他说你不要摸我，因为我还没有升到天上见父亲的面呢？ mengapa ketika Maria mau menyentuh dia, dia mengatakan jangan sentuh saya karena saya belum pergi ke tempat Bapa? 那么耶稣复活是升天有升天， Yesus setelah dia bangkit 40 hari kemudian dia naik ke surga. 他才真的见天父的面吗？ Apakah dia baru pada saat itu berjumpa dengan Allah Bapa? 如果在玛利亚有摸他，到他对多马说：“你摸我的手。”这几天里面，为什么他可以男人摸，不可以女人摸呢？ Mengapa sejak Maria mau menyentuh dia sampai kepada dia menunjukkan tangannya kepada Thomas dan mengatakan sentuhlah saya. Dalam beberapa hari itu, apakah itu ada perbedaan? 是不是耶稣升天再下来呢？ Apakah Yesus naik ke atas dan turun lagi? 是不是耶稣看重男人不看重女人？ Apakah Yesus mementingkan pria dan tidak mementingkan wanita? 所以你读经的时候一定有很多这一类的问题。 Maka kalau saudara membaca Alkitab pasti banyak timbul masalah seperti 他 ini. 玛利亚不可以摸他， Maria tidak boleh menyentuh dia. 那是复活第一天。 Itu merupakan hari pertama kebangkitannya. 他对这一个多马说：“摸我。 Tetapi dia berkata kepada Thomas, sentuhlah aku, peganglah aku. 复活第8天， Pada hari ke-8 dia bangkit. 他离开地上成天， Ketika dia naik ke surga meninggalkan bumi ini. 复活有第40天。 Dan dia naik ke setelah 40 hari dia bangkit. 这几种变化到底什么意思呢？ Apakah maksudnya daripada berbagai perubahan seperti 我 ini? 相信诗篇第68篇第18、19节， Saya percaya Mazmur 68 ayat 19-20 itu 这里所做的升天， yang dimaksudkan naik ke tempat yang tinggi seperti 不是 ini 指复活有40天升天的那一个情形。 bukan menunjuk kepada keadaan ketika Yesus bangkit dari kematiannya itu 40 hari kemudian dia naik ke 他 surga. 的诗篇68天第18、19节， Tetapi Mazmur 68 bahasa Indonesia ayat 19-20 itu, 说你已经升上高天， oh Tuhan kau telah naik ke tempat yang 说你 tinggi. 已经掳掠了仇敌， Oh Tuhan kau telah menawan 你 musuhmu. 把恩典赐给地上的人。 Engkau memberikan karunia kepada orang-orang dalam dunia ini. 这个升天 Kenaikan ke surga ini 乃是指希伯来书第4章的升天。 adalah menunjukkan kenaikan ke surga dalam Ibrani pasal 4. 希伯来书第4章 Ibrani pasal 4还有第10章 dan ayat pasal 提 ke-10 到了耶稣进入天上的圣所， dan membicarakan tentang Yesus masuk ke ruang Maha Kudus di surga. 这是什么意思呢？ Apakah maksudnya ini? 也就是他带着他自己的血，施行救赎工作，回到上帝的面前。 Yaitu dia membawa darahnya sendiri di dalam dia menggenapi pekerjaan keselamatan penebusan ini, dia kembali kepada Allah Bapa. 耶稣在约翰福音10章28节告诉我们 Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 dia：“ 我 mengatakan, 从父出来， dari Bapa aku keluar, 我到了这个世界， aku masuk ke dalam dunia ini, 离开这个世界， dan aku akan meninggalkan dunia ini, 往父那里去。 kembali kepada Bapa. 这是要遵行救赎的计划， Ini akan melakukan rencana penebusan itu. 这是要成全救赎的恩典。 Dan ini untuk menggenapi anugerah 所以 keselamatan. 从父出来到了世界， Maka keluar dari Bapa masuk ke dalam dunia ini, 表示他道成肉身， ini berarti dia inkarnasi menjadi manusia. 离开世界回到父那里去， Kemudian meninggalkan dunia kembali kepada Bapa. 表示完成
救恩以后蒙上帝所接纳。 Ini berarti bahwa setelah dia menggenapi keselamatan dan dia berkenan diterima oleh Tuhan. 为什么希伯来书说进到天上的圣所，没有说进到天上的至圣所呢？ Lalu mengapa kitab Ibrani mengatakan dia masuk ke ruang kudus dalam surga, itu bukan dikatakan masuk ke dalam ruang maha kudus di 这 surga? 个从10多年前引起我很特别的注意。 Dari belasan tahun ini menangkap pemikiran saya yang sangat khusus. 进到圣所 Masuk ke tempat yang kudus 跟进到至圣所 dan masuk ke tempat ruang maha kudus 两个不同的地方。 antara dua tempat yang berbeda. 圣所是祭司还带着罪恶进去的地方， Ruang kudus itu merupakan ruang di mana imam masih mempunyai dosa, dia masuk ke dalamnya. 至圣所是只有得了救恩以后，这间以上的同在才能进去的。 Ruang maha kudus itu setelah mendapatkan penebusan daripada Tuhan baru bisa langsung masuk ke 那 dalamnya. 么照旧约的律法告诉我， Lalu seturut dengan Taurat dalam perjanjian lama mengatakan, 祭司到至圣所去的时候， ketika imam masuk ke dalam ruang maha 他有 kudus, 拿着牛羊的血 dia akan membawa darah dari lembu dan domba. 撒在这一个帐幕的上面， Dia akan memercikkannya di atas tabir. 这个帐幕大的不得了。 Tabir ini begitu besar 在耶稣基督的时代， pada zaman Yesus Kristus. 希律王所建的殿用60多年才建成功。 Bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes itu diperlukan waktu 60 tahun 希律 baru 王所用的 menyelesaikan. 石头比金字塔的石头每一个大2倍。 Batu yang dipakai oleh untuk membangun Bait Allah itu 2 kali lipat lebih besar daripada dipakai untuk piramida. 所以 Herodes is greater, ambitious builder, ambitious architect in the world. Maka Herodes merupakan arsitek dan juga pembangun yang besar. 金字塔 berambisi. 每一块石头是2000公斤， Dan batu yang dipakai untuk membangun piramida setiap buahnya itu adalah 2000 但是 kilogram. 希律王所建的耶稣的圣殿，每一块石头是5000公斤。 Tetapi batu yang dipakai oleh Raja Herodes untuk membangun Bait Allah, setiap batunya itu berat 5000 kilogram. 石头跟石头的中间放很多的黄金， Dan di antara batu itu banyak diselipkan banyak emas. 没有办法把它拿下来去拿黄金。 Dan tidak berdaya untuk menurunkan batu itu untuk mengambil emasnya. 希律王因为他这样智慧聪明， Raja Herodes mengira bahwa dia begitu berhikmat dan pintar. 没有人比希律王更厉害，藏宝物在5000公斤的石头下面。 Tidak ada seorang pun yang lebih pintar daripada Raja Herodes untuk menyembunyikan harta di antara batu yang berberat 5000 这 kilogram. 要怎么偷呢？ Bagaimanakah pencuri akan 你要先 mencurinya? 把石头翻开， Ada terlebih dahulu harus menyingkirkan 石 batu 头一 itu. 掉在你身上，你就压得烂。 Kalau batu itu menimpa engkau, maka engkau akan 你的 hancur. 一块5000公斤， Karena satu batu beratnya 5000没有人 kilogram. 可以偷他的东西。 Tidak seorang pun yang bisa mencuri 这 hartanya. 个秘密呢，常常是建好了就把建的人杀死。 Dan untuk menjaga rahasia ini, setiap kali setelah selesai dibangun, maka orang yang membangunnya akan langsung dibunuh. 所以无论是古代的 Maka 这个 baik 金字塔， baik itu piramida di bagian di zaman kuno, 无论是 Mughal Dynasty 的这个夏西汉所建的这一个叫做 Taj Mahal， ataukah Taj Mahal yang dibangun oleh Mughal itu, 建好了以后， setelah selesai dibangun, 他建的人的手指就被切断， maka orang-orang yang membangun jarinya akan dipotong. 知道秘密的人就被杀死。 Orang yang mengetahui rahasia maka akan dibunuh. 所以金字塔的秘密，几千人没有人可以知道。 Maka rahasia piramida itu berapa ribu tahun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. 为什么夏西汉要把这工程师的手切断呢？ Mengapa Shah Jahan harus memotong jari daripada orang-orang yang membangun itu? 因为他们雕刻的时候呢， Karena ketika mereka mengukir, 雕得很漂亮。 mereka mengukir begitu 等 indahnya. 到他做完了以后呢， Dan setelah mereka menyelesaikannya, 有钱人把这些都钢请去了， kalau ada orang yang kaya memakai orang-orang tukang-tukang 那 ini, 他建的就不是最漂亮的。 maka yang dia bangun itu bukan lagi yang terindah. 这些知道宝藏的人， Maka orang-orang yang mengetahui harta benda 使 seperti ini, 命结束就杀死。 maka setelah selesai pekerjaan itu akan dibunuh. 最好的工匠， Dan tukang-tukang yang paling 工 ahli, 作做好了就切断手， setelah mereka menyelesaikan tugasnya, jari mereka akan dipotong. 那就永远最伟大。 Maka selamanya dia akan menjadi orang yang teragung. 有人说 Taj Mahal is monument of love， Atau ada orang mengatakan Taj Mahal adalah merupakan monumen dari cinta. I reject this theory Tetapi saya menolak teori ini because 这个 Jihan is not a great lover. His love is only for one girl, his wife. karena jihad adalah bukan orang yang penuh cinta. penuh dengan cinta, karena cintanya hanya untuk istrinya satu He orang. love one person and hate and kill thousands of people. Dia mencintai satu orang tetapi dia benci kepada ribuan orang dan membunuh ribuan I orang. compare all the greatest love story. Only Jesus Christ is the only truly holy one, loving one, and righteous one.
Dan kalau dibandingkan dengan begitu banyak kisah-kisah cinta, hanya Yesus Kristus sajalah yang paling suci, yang paling penuh dengan cinta As an kasih. Asian, I prayed my God. Sebagai orang Asia, saya berdoa kepada I Tuhanku. pray Jesus Christ. Saya berdoa kepada Yesus Because Kristus. the greatness in Jesus Christ is far more than Confucianism, Buddhism, Hinduism, and all philosophy I've learned. Karena keagungan daripada Yesus Kristus itu jauh lebih besar daripada Confucius ataupun Buddha ataupun hal-hal lain yang saya pelajari. So many Asian people, they never realize how great is Jesus Christ. Banyak orang-orang Asia, mereka tidak pernah sadar bahwa begitu agungnya Yesus Kristus itu. So many European people never appreciate the uniqueness and the finality of Jesus Christ. Banyak sekali orang-orang Eropa juga tidak mengerti akan keunikan daripada Yesus Kristus dan They keagungannya. turn to Buddhism, Mereka masuk menjadi orang-orang Buddha. turn to Chinese superstition. Mereka masuk kepada dunia takyu daripada orang-orang So Tionghoa. many Scottish people, Banyak juga orang-orang dari so many Somalia. British people, Banyak orang-orang dari Inggris. so many American people Banyak juga ada orang-orang dari Amerika. turning from Jesus Christ, and they are going back to all the animism and all the Eastern religion. Mereka berpaling dari Yesus Kristus dan masuk kepada dunia animisme dan dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. 非常可怜的事。 Itu merupakan hal yang sangat kasihan sekali. 感谢上帝。 Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 求主兴起人， Kiranya Tuhan membangkitkan manusia 像这个 Isaac Newton 一样， sama seperti Isaac Newton, 像 T.F. Torrance 一样， sama seperti T.F. Torrance, 像我们中间许多的 Reform theologian 一样， sama seperti banyak teolog reform di tengah-tengah 像 kita 我 ini, 一样的， sama seperti 像 saya, 我的孩子一样， sama seperti anak saya. 像主上帝用这个运动 Kiranya Tuhan memakai gerakan ini 建立很强的一军的军队， untuk membangun satu kelompok laskar yang 来 sangat kuat 荣耀主的名。 untuk memuliakan nama Tuhan. I want you pray for us. We are going to build and establish a university in the coming years. Saya mohon kepada saudara-saudara untuk mendoakan kita bahwa kita akan membangun universitas di tahun-tahun yang akan And datang. I hope in 30 years after, Dan saya mengharapkan dalam waktu 30 tahun, greatest man in Indonesia is the ex-student of our university. orang yang terbaik, terbesar dari Indonesia di kemudian hari adalah tamatan dari universitas kita. 我们今天有 Dr. Gomez 在我们中间， Hari ini ada Dr. Thomas di tengah-tengah 他 kita. 是 Brasilia St. Paulo's 的 Mackenzie University 的院长。 Dia adalah rektor daripada Mackenzie University di São Paulo, 我们已 Brasil. 经成功了， Mereka sudah sukses. 他们有45000个学生。 Mereka mempunyai 45.000 mahasiswa. 你说哇这么多？ Sudah mengatakan, oh begitu banyak. 我告诉在 Brazil 不多， Saya mengatakan di Brasil tidak banyak. 因为 Brazil 还有很多天主教大学， Di Brasil masih banyak universitas Katolik 学生几十万， dan mahasiswanya itu ratusan ribu. 不怕小， Tidak takut kecil, 只怕错， tetapi yang takut Bukan adalah takut salah. salah. Tidak takut sedikit. 只怕走错路， Yang ditakuti adalah salah jalan. 不怕没有钱， Yang ditakuti adalah tidak takut akan tidak ada uang. 只怕上帝不赐福。 Hanya takut kalau Tuhan tidak memberkati. Amin. 你要多生孩子， Saudara harus melahirkan yang banyak, 生好好的孩子， melahirkan anak yang baik, 孩子要奉献给上 dan 帝。 anakmu harus dipersembahkan kepada Tuhan. 凡是建一成功的国家，都走下坡； Setiap negara yang mengontrol kelahiran itu mereka akan merosot. 凡是多生孩子、没有教育的国家，都没有盼望。 Setiap negara yang melahirkan anak yang banyak, mereka semua tidak berpengharapan. Reform 的教会， Tetapi gereja reform, 求主给我们结婚了都好好生孩子， kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita sudah menikah, kita melahirkan anak yang 为 baik. 主的缘故，多生孩子， Demi Tuhan kita melahirkan yang lebih banyak 多教导孩子， dan mengajarkan lebih baik 给 kepada 他 anak-anak 有 kita. 真理， Demi kebenaran, 有圣经， ada 有 Alkitab. 世界的东西。好，现在我回头讲了。 Kembali lagi, 那耶稣的升天， kenaikan ke surga dari Yesus, 他带着宝血进到圣所的时 dia 候， ketika dia membawa darahnya masuk ke ruang kudus 是 itu, 以中保的身份上去的。 adalah dengan statusnya sebagai perantara dia naik ke sana. 耶稣死里复活的时候， Ketika Yesus bangkit dari kematian, 40天有升天， 40 hari kemudian dia naik ke surga, 还是以中保的身份 masih dengan statusnya sebagai pengantara, 坐在上帝右边，为我们日夜代求，长长远远。 duduk di sebelah kanan Allah Bapa, siang malam berdoa syafaat bagi kita untuk selama-lamanya. 希伯来书就告诉我们， Ini dalam kitab Ibrani mengatakan kepada kita, 除此以外， selain daripada 他也 ini, 到了至圣所的里面， dia juga masuk ke ruang Maha Kudus 亲自见了天父。 dan berjumpa dengan Allah Bapa. 这期间有几个城市， Di dalam hal ini ada beberapa 我 tingkatan. 现在不要用我们的时间、空间限制之下的头脑去完全明白。 Saya tidak mau menggunakan dengan batasan dari ruang dan waktu ini untuk mengerti semuanya ini. 为什么耶稣基督对旁边的
这个强盗说 Mengapa 今日你与我一同在乐园里。 Mengapa Yesus Kristus mengatakan kepada perampok yang ada di sampingnya, malam ini kau akan bersama denganku di Taman Firdaus? 为什么耶稣对玛利亚说不要摸我，因为我还没有去见我的天父呢？ Mengapa Yesus berkata kepada Maria, jangan sentuh aku karena aku belum pergi berjumpa dengan Bapa? 为什么耶稣对多马说把你的手伸出来，看到我的这个洞里面，是不是他已经见了天父呢？ Lalu mengapakah Yesus berkata kepada Thomas, tunjukkanlah jarimu ke dalam lukaku, apakah dia berarti sudah berjumpa dengan Bapa? 那么诗篇68篇第18节告诉我们， Mazmur 68 ayat ke-19 mengatakan, 已经升上高天， engkau telah naik ke tempat yang tinggi, 有如料的仇敌。 engkau juga telah menawan musuh. 这句话原来的意思， Arti daripada kalimat ini yang 你 semula, 掳掠以后呢， setelah engkau menawan, 你把被掳掠的再掳掠回来了。 engkau juga menawan kembali yang pernah ditawan. 这里的意思就两层的意思。 Dan kalimat ini mempunyai makna ganda. 第一次， Yang pertama, 你胜了仇敌； engkau telah mengalahkan musuh. 第二， Yang 你 kedua, 把被仇敌掳去的再把它掳回来了。 engkau menawan kembali yang pernah ditawan oleh musuh itu. 这位被掳的仇敌是谁呢？ Siapakah musuh yang ditawan ini? 撒旦。 Adalah setan. 撒旦失败了， Setan telah gagal. 耶稣把他掳回来的时候， Ketika Yesus menawan dia, 把他降服在上帝的面前。 adalah menaklukkan dia di hadapan alam. 他是一个已经承认失败的仇敌。 Dia adalah musuh yang telah mengakui 第 kekalahannya. 二， Yang kedua, 掌死权的魔鬼， iblis yang menguasai maut 这 itu, 掌权的这个力量已经没有了， kekuasaannya itu sudah tidak ada lagi. 在死权下被他掌握的人被拉出来了， Maka orang-orang yang dikuasainya sebelumnya itu telah ditarik keluar. 主释放了他们。 Dan Allah telah membebaskan 也 mereka. 就是旧约里面那些已经得救的人， Orang-orang dalam perjanjian lama yang telah diselamatkan 他们 itu, 远远盼望耶稣来救他们。 mereka sangat mengharapkan Yesus datang untuk menyelamatkan 但 mereka. 到他们死的时候，耶稣还没有到世界上， Sampai kepada saat mereka meninggal, Yesus belum datang untuk menyelamatkan 他 mereka. 们在阴间里面等待很久。 Maka mereka menanti begitu lama di dalam dunia orang mati. 天主教的神学来说， Di dalam teologi ada Katolik 他 mengatakan 们到的地方 tempat mereka tuju 跟 itu 那些不得救的人去的地方是不一样。 itu berbeda dengan tempat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 不得救的人去的地方， Tempat tuju daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan 等候审判的阴间， adalah alam dunia mati untuk menanti penghakiman itu. 永远灭亡的开始。 Adalah permulaan daripada untuk binasa untuk selama-lamanya. 得救的人去的地方， Tempat tuju daripada orang-orang yang 叫做 diselamatkan Limbus Abrahamus， ada di dalam limbus Abraham, 亚伯兰的怀里。 ada dalam pangkuan 这 Abraham. 件事在路加耶稣讲到拉萨路跟财主的故事的时候， Dan ini dalam kisah di dalam Injil Lukas ketika Yesus menceritakan tentang orang kaya dan si Lazarus. 就圣经第一次启示旧约的人死了到哪里去。 Dan kali pertama di dalam perjanjian baru memberikan wahyu setelah orang mati itu kemanakah mereka akan pergi. 天主教的神学， Dari teologi Katolik 还有马丁路德的神学， dan juga teologi daripada Martin 他说 Luther. 相信耶稣下阴间的时候， Mereka percaya ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut 下到亚伯拉罕怀里的那一部分， adalah pergi ke tempatnya limbus Abraham, pangkuan Abraham 去 itu. 做什么？ Untuk apakah 去 di sana? 向那些等候他的人宣布， Adalah pergi untuk mengumumkan kepada orang-orang yang menantikan dia. 宣布一个得胜的凯歌， Mengumumkan tentang kemenangan yang telah didapatkan. 也就是 Rudolf Bultmann 所讲的 Kerygma， Dan juga merupakan karikma yang disebutkan oleh Rudolf Bultmann. nyanyian kemenangan. Now I've conquered, I have victory. So you come follow me. I bring you and ship you to heaven. Adalah nyanyian kemenangan yang diumumkan. Kemenangan yang telah didapatkan sekarang aku akan membawakan engkau kembali ke surga. 这个不是我们 Reform 的人的信仰。 Tetapi ini bukan merupakan iman daripada kita orang-orang reform. 加尔文说， Maka Calvin mengatakan 读圣经里面耶稣下阴间那一句话，根本不是动词，是形容词。 di dalam kalimat turun ke dalam kerajaan mau dalam iman rasuli, Calvin mengatakan itu bukan kata kerja tetapi itu merupakan kata 所 sifat. 以说表示耶稣就是曾经受了阴间那样卑微、那样低鄙、那样痛苦、那样可怜的刑罚。 Tetapi itu hanya merupakan satu pengertian bahwa Yesus telah mengalami penghukuman seperti penderitaan di dalam dunia orang mati itu. 所以耶稣下阴间是什么时候呢？ Lalu kapankah Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu? 耶稣下阴间是什么意思呢？ Apakah maksudnya daripada Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu? 归正神学， Teologia reform 相信耶稣降卑到受地狱的苦，在哪里？
在十字架上。 Percaya bahwa Yesus merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk menderita penghakiman penderitaan di dalam dunia alam maut itu. Di manakah itu? Ada di atas kayu 基 salib. 督在十字架上的时候， Karena ketika Yesus Kristus di atas kayu salib, 降到阴间的痛苦里， dia telah menderita di dalam penderitaan di dalam kerajaan maut itu. 身体道成肉身，从天上到地上来， Dan tubuh yang inkarnasi dari surga datang ke dalam dunia ini. 他的灵魂进到最卑微、阴间痛苦的刑罚里面。 Tetapi rohnya itu masuk ke tempat yang paling rendah di dalam penghukuman di dalam kerajaan maut itu. 他在十字架上说：“我的上帝，我的上帝，为什么离开我 Di atas kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau？” meninggalkan 这是 aku? 地狱里面的声音， Ini merupakan suara dari neraka. 这是阴间里面的呼喊， Ini merupakan teriakan dari dunia orang 被 mati. 上帝拒绝的人所受的痛苦。 Itu merupakan penderitaan yang dialami oleh seseorang yang ditolak oleh Tuhan. 就在那个时候， Dan justru pada saat itu, 耶稣就把他的宝血带到天上的圣所。 dan Yesus membawa ke darahnya masuk ke ruang kudus di 这 surga. 个不是指他复活升天、40天有升天的那一件事情， Ini tidak menunjuk kepada ketika dia naik ke surga 40 hari setelah dia bangkit dari 但是 kematian 他在 itu. 十字架上就用他的宝血面对天上的圣所。 Tetapi justru di atas kayu salib itu dia telah dengan darahnya dia masuk ke ruang kudus di surga. 大祭司把血撒在帐幕的上面的时候， Ketika imam besar memercikkan darah dari lembu dan domba itu ke atas tabir, 他是以罪人的身份， dia adalah dengan status sebagai orang yang 自己 berdosa. 为自己赎罪， Dia menebus dosa untuk dirinya 赎 sendiri. 完了以后， Setelah dia mendapatkan penebusan 他 bagi 才 dirinya, 可以代表大祭司代表全以色列人进到至圣所的里面。 barulah imam besar bisa mewakili seluruh bangsa Israel masuk ke ruang yang maha kudus. 所以耶稣基督为我们赎罪。 Maka Yesus Kristus menebus dosa 他 bagi 跟 kita. 大祭司不同的地方， Perbedaannya dia dengan imam yang besar. 他自己没有罪， Dia sendiri tidak berdosa. 他不必为自己赎罪， Dia tidak perlu menebus dosa bagi dirinya 直 sendiri. 接为我们赎罪。 Dia langsung menebus dosa 这是 kita. 耶稣跟所有先知不同的地方， Inilah perbedaan dari Yesus dengan semua nabi. 耶稣跟所有祭司不同的地方， Perbedaan dari Yesus dengan semua imam. 耶稣跟所有君王不同的地方。 Berbeda dengan dari Yesus dengan semua 耶 raja. 稣不但是先知， Yesus bukan saja adalah 耶稣是 nabi, 差遣众先知的先知。 tetapi Yesus adalah nabi yang mengutus semua 耶 nabi. 稣不但是祭司， Yesus bukan saja adalah imam, 耶稣也是救赎祭司的总祭司。 Yesus juga adalah imam total daripada semua imam yang memberikan 耶稣 penebusan. 不但是君王， Yesus bukan saja adalah raja, 耶稣是统治所有君王的大君王。 Yesus adalah raja besar yang menguasai semua raja. Jesus is only the King of Kings. He is also the prophet of the prophets. He is also the priest of the priests. Maka 所以他有这件与神的关系。 maka Yesus mempunyai hubungan yang langsung dengan Allah karena dia adalah raja di atas segala raja, nabi di atas segala nabi, dan imam di atas segala 其 imam. 他的都是间接的关系。 Semua itu adalah yang tidak langsung. 先知奉上帝的名讲话， Maka nabi demi nama Tuhan dia berkata-kata. 耶稣基督自己就是上帝。 Tetapi Yesus Kristus sendiri adalah 耶 Allah. 稣说：“你们听见古人有话说， Maka Yesus Kristus mengatakan, kalian mendengarkan orang dulu pernah 马太 mengatakan, 福音第5章， Injil Matius pasal 5, 耶稣说：只是我告诉你， Yesus Kristus mengatakan, tetapi aku mengatakan kepadamu, 地位高过所有的古人。 statusnya itu melampaui semua orang-orang yang di zaman dahulu. 耶稣的祭祀工作超过所有的祭司。 Pekerjaan sebagai seorang imam yang Yesus lakukan itu melampaui semua imam. 所有的先知祷告的时候， Semua nabi ketika mereka 他 berdoa, 们为他们自己行神迹祷告。 mereka berdoa demi mereka bisa melakukan mukjizat. 以利亚、 Elia, 以利沙， Elisa, 所有的先知， semua nabi 他们行神迹的时候 ketika mereka melakukan mukjizat, 需要祷告。 mereka perlu berdoa. 耶稣3次叫死人复活的时候 Tetapi ketika Yesus 3 kali membangkitkan orang yang 不需 mati, 要祷告， dia tidak perlu 因 berdoa 为他不是靠上帝， karena dia bukan bersandar kepada Tuhan, 因为他自己就是上帝。 karena dia sendiri adalah Tuhan. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 你升上高天， Engkau telah naik ke tempat yang 你 tinggi. 掳掠了仇敌， Engkau telah menawan 你 musuh. 也掳掠了反被掳去的人， Engkau juga telah menawan yang pernah ditawan. 都归回了。 Semua ditawan. 那这样以后呢，教会就成立了。 Maka dengan demikian akhirnya gereja pun dibangun. 教会是谁呢？ Siapakah gereja? 教会是历世历代被救赎的人所建立的圣徒的国度。 Gereja merupakan kerajaan yang dibentuk daripada semua umat kudus yang telah ditebus dari 教会包 diselamatkan. 括你， Gereja termasuk saudara, 包括我， termasuk saya. 我们这些人罪得赦免是新约救恩以后的事情。 Kita orang-orang yang diselamatkan, yang diampuni dosanya, itu merupakan hal-hal dalam perjanjian baru. 但是 Tetapi 以利亚、 Elia, 以赛亚、 Yesaya, 但尼里、 Daniel, 耶利米、 Yeremia, 以西结， Yehezkiel, 这些人不在新约， orang-orang itu dalam perjanjian baru. 他们在旧约的时候罪怎么得到赦免呢？
Di dalam perjanjian lama bagaimanakah dosa mereka diampuni? 没有耶稣的血， Tidak ada darah Yesus. 耶稣还没有道成肉身， Yesus belum diinkarnasi menjadi 他们怎么 manusia. 得救呢？ Bagaimana mereka 我 diselamatkan? 问你啊， Saya tanya 他 kepada 们的 saudara, 罪可以不可以得赦免？ dosa mereka apakah bisa diampuni? 可以吗？怎么样得赦免？耶稣还没有来啊，他们就死了。Sebelum Yesus datang mereka sudah mati. Bagaimana dosa mereka diampuni？ 啊，你不要笑，我叫你上来好不好？啊，怎么回答呢？请你看一些圣经， Saudara 希 lihat 伯 satu 来 ayat. 书第9章第15节啊，希伯来书9章第15节， Kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 15. 我们大家打开来看。希伯来书第9章先读第14节， Kita lihat dulu kita Ibrani pasal 9 ayat ke-14. 希伯来书9章第14节， Ibrani 9 ayat 14. 何况基督借永远的灵， Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal 若样个告，借着永远的灵，把自己无瑕无耻献给上帝。 telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, 他的血岂不能更洗净你们的心吗？ akan menyucikan hati nurani kita 除去你们的死刑， dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, 使你们侍奉了永生的上帝吗？ supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 15节我请大家读， Ayat 15 2、 kita 3。 baca. 为 Karena 此 itu 他做 ia 了 adalah 新约的 pengantara 中保， dari suatu 既 perjanjian 然 baru, 受 supaya mereka yang 死 telah 的人在 terpanggil 前约 dapat 之时 menerima bagian 犯 kekal 了 yang 罪， dijanjikan, sebab 便 dia 叫 telah 造的 mati 人 untuk 得着所 menebus 应许永 pelanggaran-pelanggaran 远的产业。 yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 所以 perjanjian yang pertama, dia menebus dan membersihkan dosa-dosa yang diperbuat di dalam perjanjian lama. 这一节圣经 the only time in the Bible the blood of Jesus shed not only for the New Testament believers, he also at the same time cleansed all the sins committed in the previous testament. 在前约的人犯的罪，他也赦免了。 Dan di sini dikatakan bahwa darah daripada Yesus bukan saja menyucikan orang-orang dalam perjanjian baru, tetapi juga menyucikan dosa daripada orang-orang dalam perjanjian lama. 为什么呢？ Mengapa demikian? Offer his blood through the eternal spirit, Karena dia mempersembahkan darahnya melalui roh yang kekal, transcends time, yang melampaui waktu transcends space dan melampaui ruang, for people after dan yang orang-orang yang and sesudahnya, also for the people before. atau juga termasuk orang-orang yang sebelumnya. Both will be redeemed. Kedua-duanya akan ditebus. All the sins of the after and before, all both will be forgiven. Semua dosa baik yang sesudah ataupun sebelumnya itu akan diampuni. 感谢上帝 Kita。bersyukur kepada 所以 Tuhan. 这些人就成为教会， Maka orang-orang inilah menjadi gereja. 成为教会以后呢， Setelah menjadi gereja 过教会的生活 dan melalui kehidupan dalam gereja, 需要有5大之分： dan harus ada 5 jabatan yang besar: 使徒、 rasul, 先知、 nabi, 传福音的 dan pengabaran Injil, 牧师 pendeta, 和教师。 dan juga pengajar. 下个礼拜我要详细解释这5大之分。 Minggu depan saya akan dengan detail menjelaskan tentang kelima jabatan ini. 又有的人怎么样罪的赦免？ Bagaimanakah orang dalam perjanjian lama dosanya 借 diampuni? 着新约耶稣所流的血。 Melalui darah yang Yesus alirkan di dalam perjanjian baru. 新约的教会怎么知道旧约的启示？ Bagaimanakah gereja dalam perjanjian baru mengetahui tentang wahyu dalam perjanjian lama? 借着从前先知写下的圣经。 Adalah melalui Alkitab yang ditulis oleh Nabi di perjanjian lama itu. 教会是新约的吗？ Apakah gereja dalam milik perjanjian baru? 或者教会是旧约的呢？ Ataukah gereja dalam milik perjanjian lama? 你的教会是新旧约的。 Apakah gereja itu dalam milik perjanjian lama dan baru? 旧约的时候有没有教会啊？ Apakah dalam perjanjian lama ada gereja? 没有。 Tidak. 耶稣在马太福音16章第一次提到教会。 Dalam Injil Matius pasal 16, Yesus kali pertama membicarakan tentang gereja. 教会的教训是什么呢？ Apakah pengajaran dalam gereja 我 itu? 们接受先知的教训， Yaitu kita menerima pengajaran dari Nabi. 接受使徒的教训 Kita。menerima pengajaran dari Rasul. 教会的教训 Dan pengajaran dari 是 gereja, 使徒跟先知的。 ada Rasul dan Nabi. 3次提到使徒先知。 3 kali membicarakan tentang Rasul dan Nabi. 哥林多前书第12章， Dalam 1 Korintus pasal 12, 在以弗所书第4章， dalam Efesus pasal 4, 还有在以弗所书第2章。 dan juga Efesus pasal 2. 为什么每一次提一定先讲使徒，后讲先知呢？ Mengapa setiap kali dikatakan itu membicarakan Rasul terlebih dahulu baru Nabi? 根据 historical chronology， Seturut dengan kronologi sejarah, 先知一定是先于使徒的。 Nabi itu pasti mendahului 但 Rasul. 是根据上帝教会的真理， Tetapi menurut kebenaran dari gereja Allah, 使徒一定是先于先知。 Rasul pasti mendahului Nabi. 为什么呢？ Mengapa
Mengapa demikian? 下个礼拜我更清楚跟你们讲。 Minggu depan dengan lebih jelas saya akan katakan kepada 感 saudara. 谢上帝， Kita bersyukur kepada 耶 Tuhan. 稣升天了， Yesus telah naik ke 撒 surga 旦失败了， dan setan telah gagal. 被掳的人掳回来了， Orang yang ditawan telah ditawan kembali. 圣徒得救了。 Umat kudus telah diselamatkan. 旧约还没有耶稣来以前， Sebelum Yesus datang di dalam perjanjian lama 那 itu, 些犯罪时还没有看见救恩的人， orang-orang yang berdosa yang belum melihat keselamatan 因 itu, 为耶稣基督升天，他们都被带去了。 dan setelah mereka mati ketika Yesus Kristus naik ke surga, mereka 有 semua akan diangkat. 对要到世界传福音所得救的人， Dan kemudian Rasul akan pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil supaya orang-orang bisa 都 diselamatkan. 会归到这个教会。 Dan semua akan digabungkan, dimasukkan ke dalam 这个 gereja. 教会的教训， Dan pengajaran dari gereja ini 根据旧约的先知跟新约的使徒， seturut dengan Nabi dalam perjanjian lama dan Rasul dalam 这 perjanjian 个 baru. 教会的侍奉， Dan pelayanan dalam gereja ini 根据圣灵赐下传福音的牧师和教书三大这份。 bersandarkan kepada Roh Kudus yang memberikan jabatan sebagai pengabar Injil, sebagai pendeta dan juga sebagai pengajar. 地上代表上帝， Dan di dalam dunia kita mewakili Tuhan, 为了上帝的国度， di dalam kerajaan Allah, 上帝的子民， di dalam umat Allah, 上帝的家， dan adalah rumah Tuhan. 愿上帝赐福给我们， Kiranya Tuhan memberkati kita 我们清清楚楚、正正确确明白上帝的话。 dengan jelas, dengan pasti kita mengerti akan firman 我 Tuhan. 们大家站起来， Mari kita bangkit berdiri. 我们一同念使徒信经。 Mari kita mengikrarkan iman rasuli. 我信 Aku 上帝 percaya kepada Allah, 全能的父， Bapa yang Maha Kuasa, Waktu tiada- Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Yesus anaknya yang tunggal, 上 Tuhan 帝的 kita, 独生子， yang 因圣灵 dikandung 感 dari 动 Roh Kudus, 由土 lahir 生 dari 的玛 anak 利亚 saudara 所生， Maria, 在 yang 本丢 menderita 比拉 sengsara 手 di bawah 下受 pemerintahan Pontius 被 Pilatus, 钉十字架， disalibkan, 受死 mati 埋 dan 葬， dikuburkan, 降在 turun 阴 ke 间， dalam kerajaan, 第三天 pada 从 hari 死 yang 人中 ketiga, 复活， bangkit pula 升 dari 天， antara orang 坐 mati, 在父 naik ke 全能 surga, 上帝的 duduk di 左 sebelah 边， kanan Allah, 将来 Bapa 必 yang 从那 Maha 里降临， Kuasa, dan 审 dari 判 sana yang 活人 datang 死 untuk menghakimi orang 我 yang 信 hidup dan 圣 yang 灵， mati. Aku 我 percaya 信 kepada 圣 Roh 的父 Kudus, 的教诲， gereja yang kudus 我 dan 信圣父相 persekutuan 交， orang kudus, 我信罪的 pengampunan 赦免， dosa, 我 kebangkitan 信 tubuh, 圣的复活， dan hidup 我 yang 信 kekal. 永生。 Amin. 阿门。
Amin.